Okey, so indeks pada hari ini Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang pertama di Eropah berpunca daripada Austria-Hungary, di mana putera mahkota Austria-Hungary ini dibunuh oleh pengganas ataupun masyarakat Serbia, dibunuh oleh Serbia. Bagus, thank you. Okey, kemudian siapa yang bantu Austria-Hungary ni? Siapa yang taikor ataupun along? Siapa yang taikor ataupun along? Okey, thank you Tai for the feedback Serbia. Siapa abang kepada Austria-Hungary ni? Iaitu Jerman. Jerman bantu Austria-Hungary lawan Serbia. Ingat faham setakat ni? Kemudian Perang Dunia Pertama sudah tamat. Jerman dihukum oleh siapa? Oleh pihak yang menang. Pihak yang menang. Siapa pihak yang menang ini? Siapa yang pihak yang menang ini? Musuh Jerman dan Austria-Hungary melalui perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles. Ingat lagi perjanjian Versailles ini? Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini sangat merugikan Jerman. Jerman yang rugi. Apabila Jerman yang rugi, Jerman tidak puas hati kan. Siapa yang puas hati kena bayar hutang yang banyak, kena kurangkan tentera, tanah jajahan yang sudah dapat kena pulangkan balik kepada mereka yang menang. Mana adil? Jerman ni manusia juga, bukan macam robot kan. So apabila selepas Perang Dunia Pertama ini, Jerman kalah teruk. Jerman dihukum melalui perjanjian Versailles. Jerman rugi, Jerman tidak puas hati, dan siapa yang mulakan Perang Dunia Pertama siapa yang mulakan Perang Dunia Kedua di Eropah? Jerman ke British? Tulis di ruangan komen anda. Okey, Azrul, Jerman. Okey. Siapa yang mulakan Perang Kedua di Eropah? Jerman. Nabil, Jerman. Very good, Nabil. Azrul. Okey, yang lain saya nak dua lagi. Dua lagi. Pavitra, Jerman. Okey, very good. Thank you. And then siapa lagi? Okey, Bawakarani, Jerman. Siti Afrika, Jerman. Okey, thank you for the feedback. I like your spirit. Okey, so apabila Jerman tak puas hati, Jerman mulakan perang. Jerman mulakan perang. Jerman mula perang di Eropah. Di Eropah dianggap Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Cikgu tulis macam ni boleh PDK2. Okey, saya rumuskan sekali lagi sebelum kita pergi ke topik kita. Jerman ini dia nak bantu Austria-Hungary sebab putera mahkota Austria-Hungary ini dibunuh oleh Serbia. Lepas Jerman serang Serbia, Rusia, Britain, Perancis, Pakatan Bertiga, tim Pakatan Bertiga ini serang tim Pakatan Tengah. Apabila Jerman kalah, Jerman dihukum oleh pihak yang menang melalui perjanjian Versailles. Kena bayar ganti rugi, kena bayar papasan perang, kena kurangkan saiz tentera,
pulangkan balik tanah jajahan yang Jerman dapat. So merugikan Jerman merugikan Jerman. Apabila Jerman tidak puas hati, Jerman tidak puas hati, so Jerman mulakan perang. Apabila Jerman mulakan perang, dianggap perang dunia kedua di Eropah. Sekarang kita nak tengok perang dunia kedua di Pasifik. Siapa yang mulakan perang dunia di Pasifik? Saya nak tanya kamu, siapa yang mulakan perang di Pasifik? Jepun ke ataupun Amerika Syarikat? Jepun ke ataupun Amerika Syarikat? Okey, Nabil tulis Jepun, Azrul tulis Jepun, Bawatarani tulis Jepun. Okey, saya nak dua lagi komen. Pawitra tulis Jepun. Okey. Okey, thank you for the feedback. Okey, Veloshini tulis Jepun. Okey, thank you very much Veloshini. Okey, so kita teruskan Okey, pengenalan. Okey, pengenalan anda boleh salin Salin sekarang, kamu salin dan kamu di samping kamu dengarlah apa Cikgu Cio terangkan Perang Dunia Kedua ini berlaku di Pasifik Mula 1941 hingga 1945. So berapa tahun? 1941 1 tahun, 1942 2 tahun, 1944 berapa tahun ini? Dekat 5 tahun 5 tahun. Ya. 5 tahun Berlaku 5 tahun perang dunia kedua di Pasifik. Diketuai oleh Jepun seperti mana kawan kamu sudah nyatakan, dikenali sebagai perang Pasifik. Dikenali sebagai perang Pasifik. Pertempuran. Pertempuran ini maksudnya peperangan. Tulis peperangan Tulis peperangan. Fight. Peperangan, pertempuran ini bermaksud peperangan, fight. Berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia. Tanah Besar Asia ini meliputi China. China plus Russia. Russia ni negara yang besar dan Kepulauan Asia Tenggara. Kepulauan Asia Tenggara ini bermaksud Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia. Lepas tu Indonesia, Filipina, Thailand, Korea dan Indochina. So meliputi kawasan sini. Kalau dalam peta dunia ini panggil Asia Tenggara. Asia Tenggara. Kamu dah belajar tentang alam Melayu. Kalau Asia Tenggara ni berkaitan dengan kerajaan alam Melayu. Ada 7 kerajaan alam Melayu yang kamu sudah belajar di tingkatan 2. Dan kemudian perang Pasifik ni berpunca, yang ini Cikgu Cio nak highlight Tolong ingat yang ni, nanti kamu boleh jawab soalan nanti. Kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera. Kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera. Kamu kena ingat, di mana Perang Dunia Kedua, cikgu tulis sini Perang Dunia Kedua ini ada 2 tim. Tim pertama ini ialah Jerman, sebab Jerman tak puas hati kan. Lepas itu dibantu oleh Itali dan kemudian Jepun. Kemudian Jepun. VS tim kedua diketuai oleh Britain. Minta maaf tulisan tak cantik. Diketuai oleh Britain, Amerika Syarikat,
Okey. Boleh cikgu Ciu tulis macam ni boleh boleh nampak diketuai oleh Amerika Syarikat dan Rusia. Ni kuasa besar ni cikgu Ciu highlight ni. Jerman, Itali, Jepun. Dan kamu kena ingat Jepun dan Itali ni sudah kalah di Eropah. Sekarang hanya tinggal Jepun lawan Britain, lawan Amerika Syarikat, lawan Rusia. Itulah apa yang sudah berlaku di Perang Dunia Kedua. Tapi kita tengok kehebatan Jepun kita nak tengok kehebatan Jepun ni. Macam mana Jepun ini boleh kalahkan Rusia, boleh tenggelamkan kapal Amerika Syarikat di Asia Pasifik ini Dan kamu ingat lagi tak Blakely Blakely itu serangan Blakely anda ingat lagi Blakely ni? Sekejap Blakely. Okey, tengok buku teks anda. Buku teks anda muka surah 60 berapa? Sekejap Blakely. Serangan Blakely 60. Yes. Siapa yang jawab 60? Matish Azrul. Okey, thank you Azrul. Okey, tengok muka surah 60 itu, Blakely itu bermaksud serangan kilat serangan kilat tu bermaksud dari ruangan udara, lepas tu gunakan darat. Dengan 3 in 1. Maksudnya guna kapal terbang, lepas tu guna kereta kebal dan guna motosikal. Siapa yang lakukan serangan tersebut? Siapa yang lakukan serangan tersebut? Cikgu Ciu pergi ke slide seterusnya Serangan Blakely cikgu tulis di sini. Serangan minta maaf. Raba. Okey, cikgu Ciu tulis ini. Serangan Blakely. B L I T Z K R I E G. 3 in 1. 3 in 1. Bukan Nescafe 3 in 1 ni guna kapal terbang. Guna kapal terbang, guna kereta kebal. You know kereta kebal? Kereta kebal itu kereta perang, Kereta kebal itu kereta perang. Lepas tu guna motosikal, motosikal. Okey, so 3 in 1 Kamu kena ingat serangan Blakely ini. 3 in 1. Kapal terbang, kereta kebal, motosikal. Siapa yang guna ni di Eropah? Jerman guna. Jerman dia hampir menang Jerman. Dia hampir menang. Tetapi sebab apa Jerman kalah itu? Sebab kuasa besar yang join Perang Dunia Kedua, iaitu Amerika Syarikat yang join. Kalau Amerika Syarikat tidak join Perang Dunia Kedua di Eropah, kemungkinan besar Jerman yang diketuai oleh Adolf Hitler ini menang besar tetapi Jerman dikalahkan oleh Amerika Syarikat. Itu di Eropah, Blakely ini. Tetapi kalau kamu tengok di sini di Asia Tenggara, Jepun Jepun hampir guna teknik yang sama. Okey, Jepun guna apa? Kamu rasa? Kapal terbang Jepun ada guna. Kapal terbang Jepun panggil apa? Zero fighter kapal terbang Jepun ialah zero fighter. Tulis di sini zero fighter. Pernah dengar zero fighter dalam game ke mana-mana ke? Inilah kapal terbang Jepun. Kemudian Jepun guna kereta kebal juga.
Jepun guna kereta ke bar. Dan kemudian motosikal ini Jerman guna motosikal. Agak-agaknya Jerman guna motosikal, Jepun guna apa? Okey. Type di ruangan komen. Kalau di Eropah, Jerman dia guna motosikal kan. Di Asia Tenggara, Jepun guna apa? Okey, Nabil basikal, Muhammad Azrul kereta kebak. Okey. Nabil basikal. Boleh saya nak 2 komen lagi. Okey, Nabil basikal Oh, tak ada lah. Tak ada feedback. Okey, tak apa. Boleh So, jawapan dia ialah Jepun guna basikal dia modified sikit serangan kilat yang digunakan oleh Jerman. Sebenarnya Jerman dia belajar teknik berperang dengan Jerman Jerman bagi coaching ataupun Jerman ni ajar Jepun bagaimana nak berperang dengan hebat. So bila berlaku kuasa Jepun ini, perluasan ni ialah peningkatan Perluasan ni bermaksud peningkatan. Kamu kena ingat peningkatan. Bagaimana kuasa Jepun ini boleh meningkat? Yang pertama, perbaharuan Meiji. Meiji ni kamu kena ingat, Meiji ialah maharaja di Jepun. Meiji ini maharaja ataupun raja. Apa dia bawa ini? Dia bawa Jepun ini menjadi negara industri. Apa maksud negara industri? Negara kilang. Kilang apa? Kilang hasilkan apa ni? Kilang hasilkan alat perang. Kilang hasilnya alat perang Kena ingat alat perang ni. Kemudian pada zaman Maharaja Meiji ini ada kuasa ketenteraan setaraf barat So Asia equal to barat. Kenapa tentera Asia ni sama dengan barat? Why? Siapa yang ajar Jepun menjadi lebih kuat? Siapa yang ajar? Britain ke Jerman yang ajar? Tulis di ruangan komen anda. Siapa yang ajar Jepun ini dalam teknik peperangan? Okey, Azrul Jerman. Okey, so wakil daripada semua lah Azrul tulis Jerman tu. So wakil semua. Betul lah jawapan dia. Jerman So kenapa Jepun nak luaskan kuasa? Kenapa? Sebab nak ekonomi, nak keperluan ekonomi, kemudian perkembangan politik, politik negara mereka supaya mereka berperang. Politik di negara Jepun itu mendesak, memaksa tentera Jepun ini berperang sebab tak cukup bahan keperluan, tak cukup bahan mentah. Kita tengok nanti macam mana nak mencukupi, nak memenuhi keperluan Jepun itu, melaksanakan dasar perluasan kuasa. Next, tak apa. Kalau tak sempat slide ni, Cikgu Cu akan share dekat Telegram jangan risau. Kemudian kita tengok isi-isi penting Okey, yang pertama dasar perluasan Jepun. Apa maksud dasar perluasan Jepun ni? Dasar ni ialah plan perancangan mendapatkan tanah jajahan. Perancangan mendapatkan tanah jajahan.
Okey. Ini maksudnya dasar perluasan Jepun. Perancangan mendapatkan tanah jajahan. Kenapa? Untuk keperluan perindustrian. Untuk keperluan kilang. Kilang nak apa sebenarnya? Kalau kita tahu kilang ni ada wujudnya kilang ini. Kilang ini dia memerlukan bahan mentah. So Jepun nak bahan mentah. Ini yang pertama. Jepun nak bahan mentah. Nah, kemudian pengaruh golongan tentera. Pengaruh golongan tentera ini, dia ada semangat peperangan yang tinggi pada masa Maharaja Meiji. Kamu kena ingat, ada semangat perang yang tinggi. Tentera Jepun ni ada perang semangat yang tinggi. Kemudian Order Baharu Asia. Order Baharu Asia ni Asia untuk Asia. Asia untuk Asia saja, tak boleh barat. So, kamu kena ingat siapa yang berada di Asia, iaitu Amerika Syarikat di Hawaii, AS di Hawaii, Britain di Tanah Melayu Sabah Sarawak, Burma, British, Belanda di Indonesia. So, Jepun ini dia kata Asia Tenggara ini, tanah Asia ni untuk orang Asia saja. Orang Barat jangan kacau. Sebab itu masyarakat Asia ni dia support Jepun. Dia support Jepun. Okey, keperluan ini poin pertama. Huraian poin yang pertama, dasar perluasan kuasa Jepun. Yang pertama, keperluan perindustrian. Kilang. Apa yang dia nak? Apa yang dia nak? So Jepun ni kita tahu dia kuasa perindustrian. Kuasa, maksudnya kuasa perindustrian tu kuasa negara yang ada banyak kilang. Apabila ada banyak kilang, dia tak nak bergantung, kurang pergantungan kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. Sebab di Asia Tenggara ini kaya dengan bahan mentah. So dia tak perlu gantung kepada negara barat sekiranya dia menjajah negara Asia Tenggara, bahan mentah. Jepun memerlukan wilayah. What is wilayah? Wilayah is tempat. So Jepun memerlukan tempat untuk apa? Untuk mendapatkan bahan mentah. Dia nak dapatkan bahan mentah. Dan menjadi kawasan pasaran bagi mengembangkan lagi perindustrian. Dia nak tingkatkan lagi kilang dia dengan adanya bahan mentah. Dengan adanya bahan mentah. Okay, get it? So kita pergi ke Okey, Azrul ada tanya soalan. Maksudnya Jepun mengikirkan barat ke, sir? Yes. Jepun serang habis-habisan orang barat. Jepun menang. Jepun menang ataupun tewaskan Amerika Syarikat di Hawaii. Itu yang pertama. Jepun menewaskan Rusia, tanah besar, negara yang besar. Jepun tewaskan Rusia. Jepun kecil je, tetapi Rusia itu besar, tapi Jepun tewaskan. Yang pertama. Yang kedua, Jepun menewaskan China. China itu merupakan tanah kedua terbesar di Asia. Jepun menang. Lepas tu Jepun tak serang Thailand. Sebab Thailand cakap, sawadikap, sila lalu. Jangan serang saya, sila lalu. Apabila Thailand tak serang Jepun, Jepun bekerjasama dengan Thailand dengan buka laluan. So, Jepun berjaya mengalahkan Britain di Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Kemudian Jerman
menjajah Filipina. Pada masa itu Filipina dijajah oleh Amerika Syarikat. So kalah, Amerika Syarikat kalah. Kemudian Jepun pergi ke Sabah Sarawak. Britain pada masa itu Britain dapatkan Sabah Sarawak, tapi Jepun menang. Kemudian Jepun menang di tanah Melayu Sabah Sarawak, dia pergi serang pula Belanda di Indonesia. So semua Asia Tenggara itu berjaya dijajah oleh Jepun. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Menjawab soalan saya menjawab masuk Jepun mengikirkan barat ke Azrul, boleh Okey, good. Kita pergi ke slide kedua. Iaitu pengaruh tentera, golongan tentera. Kenapa Jepun itu boleh kalahkan kuasa barat ni? Boleh kalahkan kuasa barat. No kuasa barat. Kenapa? Sebab tentera Jepun ini mempunyai semangat perang yang tinggi. Sebab Jepun mempunyai semangat perang yang tinggi. Jepun mempunyai semangat yang tinggi. Jepun ada semangat juang ataupun semangat perang yang tinggi. Okey, kenapa Jepun mempunyai semangat yang tinggi? Yang pertama, tentera Jepun ini dia ada peralatan yang moden. Dia ada peralatan yang moden. Jepun semakin agresif. Agresif ni bermaksud ganas ataupun aktif untuk menguasai politik. So politik Jepun itu dijajah oleh golongan tentera pada masa itu. Siapa bos tentera Jepun pada masa itu? Maharaja Meiji. Okey, Jepun dijajah oleh atau dikuasai oleh politik tentera Jepun. Jepun dijajah atau dikuasai oleh politik tentera Jepun. Dikuasai oleh politik tentera Jepun. Siapa bos dia? Cikgu Ciu dah cakap tadi. Anda boleh tulis di komen anda sekarang. Siapa ialah bos tentera Jepun? Boleh tulis komen di ruangan komen anda. Siapa bos tentera Jepun? Cikgu Ciu nak satu feedback daripada anda. Siapa bos tentera Jepun anda? Maharaja Meiji Nabe, Jenderal Hideki Tojo. Okey, Hideki Tojo itu selepas Meiji. Selepas Meiji, Azrul. Selepas Meiji itu, selepas pemodenan Meiji itu, barulah Tojo ambil alih. Pada mula-mulanya Maharaja Meiji dulu sebelum Tojo Azrul. Thank you very much komen anda. So dikuasai oleh, saya tulis Meiji saja di sini. Meiji boleh So yang pertama, apabila ada pemodenan yang dibawa oleh Maharaja Meiji dan kemudian diambil alih oleh General Hideki Tojo, so tentera Jepun ni semakin agresif, semakin ganas, nak menjajah semua Asia Tenggara ataupun tanah Asia. Golongan tentera berpendapat bahawa masalah ekonomi boleh diselesaikan dengan penjajahan.
penaklukan kawasan. Kamu kena ingat, Jepun tu pada masa politik tentera Jepun ini, dia ada masalah. Ada masalah apa? Ada masalah ekonomi. Ada masalah ekonomi. Macam mana nak selesaikan ekonomi ini? Mereka berpendapat masalah ekonomi Jepun ini dapat diselesaikan dengan berperang pada masa itu. Kamu kena ingat dahsyat tak dahsyat Jepun ini. Dapat diselesaikan dengan berperang. Nak fight for selesaikan masalah negara mereka, terutamanya masalah ekonomi. Dan kemudian kenapa nak berperang? Nak dapatkan bahan mentah dan kawasan pasaran. Kawasan pasaran tersebut bermaksud penjajah dapatkan kawasan tersebut, dia ambil barang dari negara dia, jual di tanah jajahan. Saya ulang sekali lagi. Kawasan pasaran ni bermaksud dia ambil barang negara dia, datang ke tanah jajahan untuk luaskan pasaran. Faham? Maksudnya untuk meningkatkan pasaran ataupun produk dari negara asal dia. Itu dimaksudkan meluaskan kawasan pasaran. Dan kemudian ni tadi Azrul dah betul. Pada mulanya Maharaja Meiji dan kemudiannya diketuai oleh Hideki Tojo menjadi Perdana Menteri Jepun dan mengheret Jepun ke kancah peperangan. Yang ini punca dia. Jentera ni ialah macam kapten lah, macam kapten perang. Kapten perang. Yang menyebabkan Jepun tu diheret ke peperangan. Okey. General Hideki Tojo ini di bawah Maharaja Meiji untuk maklumat kalian. Okey, next. Kita pergi ke Order Baharu Asia. Order Baharu Asia ni, Asia untuk orang Asia, kena ingat. Asia untuk Asia. Kita ada apa ni? Berapa minit lagi Okey, Cikgu Cio akan laju sikit Asia untuk Asia So, Asia untuk orang Asia ini sebenarnya untuk apa? Yang pertama, tingkatkan kuasa, up kuasa. Kedua, bebaskan ekonomi dari barat. No barat in Asia. No barat di Asia no barat. Hanya orang Asia saja. Kemudian Jepun mewujudkan Order Baharu di Asia Timur. Okey, Asia Timur itu di kawasan Jepun, Korea dan China iaitu Jepun sendiri, Korea, China, Manchuria juga di China, tetapi di selatan China dalam satu blok ekonomi. So tak ada Korea, China, Manchuria ni tak ada kuasa barat datang. Hanya untuk orang Asia dalam ekonomi dalam ekonomi. Kemudian order tersebut dikembangkan ke seluruh Asia dan wujudnya Asia untuk Asia. Slide ni cikgu akan kongsi, jangan risau. Next, kita tengok Jepun telah berjaya kalahkan Korea. Jepun telah berjaya duduk Manchuria, selatan China, dan Jepun boleh menang perang di China. Lepas tu Jepun berjaya menduduki Indo-China. Indo-China tu di selatan China. Next, kita tengok sekatan ekonomi terhadap Jepun. Okey, kamu kena ingat. Kamu kena ingat di Eropah, Jerman dan Itali sudah kalah. Ada 3 kumpulan.
Jerman, Itali sudah kalah di Eropah dalam Perang Dunia Pertama. Minta maaf, dalam Perang Dunia Kedua. Dan hanya tinggal Jepun saja yang masih tidak kalah di Asia Tenggara. So, macam mana? Amerika Syarikat ni, British ni, Belanda ni, dia berpakat untuk meruntuhkan ekonomi Jepun. Untuk meruntuhkan ekonomi Jepun. Apabila ekonomi runtuh, kamu kena ingat apabila ekonomi runtuh, maka tentera akan lemah. Sebab apa tentera lemah? Sebab tak ada bahan mentah. Bahan mentah itulah dijadikan alat peperangan Tak ada bahan mentah. No bahan mentah. Sebab itu, runtuhkan ekonomi Jepun, lemahkan tentera Jepun. Okey, kita tengok setelah Jepun ni berjaya menguasai Korea, Manchuria, China. So, Jepun ini sebagai kuasa ekonomi Jepun berjaya menjadi kuasa Jepun jadi kuasa ekonomi di Asia. Kamu kena ingat pada Perang Dunia Kedua ini. Macam mana nak kalahkan Jepun ini? Kena runtuhkan ekonomi Jepun. So, dasar pelosang kuasa Jepun ini mendapat reaksi pihak bersekutu. Pihak bersekutu itu diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Amerika Syarikat, British dan Belanda. Dia kata tak boleh ni. Jepun ni bahaya ni. Semakin hebat ekonomi dia, semakin hebat tentera dia. Kita kena buat sekatan. Bukan sekatan jalan raya Bukan roadblock di jalan raya sekarang lockdown. Sekatan ekonomi ni untuk menghalang Jepun memperoleh bahan mentah untuk perindustrian ataupun operasi perang. Macam cikgu cakap lah. So, kuasa pihak lawan Jepun itu, dia nak runtuhkan ekonomi. Apabila nak runtuhkan ekonomi, tentera dia lemah sebab tak ada bahan mentah untuk berperang. Okey, next kita pergi ke rancangan penaklukan wilayah selatan. Kenapa Jepun dianggap hebat? Dia ada rancangan untuk penaklukan wilayah selatan. Penaklukan ini ialah penjajahan. Penjajahan. Kita ada 10 minit lagi penjajahan. Okey, sebagai jalan keluar sekatan pihak bersekutu. So, Jepun ada masalah. Jepun ada masalah. Ada masalah dengan sekatan Ada masalah dengan sekatan. Macam mana nak keluarkan daripada sekatan ini? Sekatan pihak bersekutu ini bermaksud siapa? Amerika Syarikat, AS, Britain dan Belanda. Mereka tak nak bekerjasama. Mereka tak nak kerjasama dengan Jepun dalam aspek tak nak kerjasama dalam ekonomi macam mana Jepun nak selesaikan masalah ini? Jepun terpaksa meluaskan kuasa menjajah semua Asia Tenggara untuk dapatkan bahan mentah, biji timah, getah, bauksit, petroleum. Okey, dia nak dapatkan bahan mentah, biji timah, getah, bauksit, petroleum ni untuk ekonomi. Untuk ekonomi. Sebab apa? Sebab Amerika Syarikat, Britain, Belanda ini tak nak bekerjasama dah. Sebab mereka kata kalau bekerjasama dengan Jepun, Jepun akan lebih hebat. So, dari aspek ketenteraan, Pakatan Kuasa Paksi. Kuasa paksi ini, apa maksud kuasa paksi ini? Ada tiga kumpulan, iaitu Jerman Jerman dah kalah. Kena ingat Jerman dah kalah. Kemudian Itali dan Jepun sendiri. Macam mana? Macam mana Jerman
bantu Jepun ini untuk menewaskan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda ini, menghantar pakar ke Jepun. Sebab itu serangan Flick Kree ini, muka surat 60 itu, Jerman yang ajarkan Jepun itu untuk macam mana nak serang. So pakar dihantar untuk mengaji serangan wilayah selatan dan membantu pengembangan perindustrian, pembuatan kapal terbang Jepun, Zero Fighter. So kamu kena ingat di sini, kuasa paksi ada siapa? Okey, tulis di ruangan komen anda. Kuasa paksi itu siapa? Tulis di ruangan komen anda. Kuasa paksi ada siapa di sini? Tu cikgu buat arrow dah. Okey, tulis di ruangan komen. Siapa yang ada kuasa paksi? Kuasa paksi itu ada tiga pasukan, tiga negara. Tulis di ruangan komen anda kuasa paksi. VS kuasa bersekutu. Okey, saya nak seorang tulis komen nyatakan 3 kuasa paksi. Kuasa paksi. Nyatakan 3 negara kuasa paksi. Okey, cepat sikit sebab kita nak habiskan yang ini. Jerman, Itali, Jepun. Terima kasih. Okey, Azrul, Amerika Syarikat, Jerman. Okey, jawapan dia ialah, jawapan kuasa paksi ialah Jerman, Itali dan Jepun. So Azrul, so jawapan dia Jerman, Itali dan Jepun. Okey, Jepun. Okey, Cikgu Cik akan pergi laju sikit. Okey. So hasrat Jepun. Jepun berhasrat untuk menjajah semua Asia Tenggara sebab tak nak bergantung kepada kuasa barat. Hasrat Jepun ni tak nak barat. Dia nak orang Asia saja. So sebenarnya dia ada buat rundingan. Ni meeting lah, ada buat meeting Amerika Syarikat. Janganlah sekat saya. Janganlah sekat bersama Britain, Belanda tu. Janganlah sekat saya. Saya nak ekonomi. Saya nak bahan mentah untuk kepentingan negara saya. So meeting itu tidak berjaya. Meeting tersebut tidak berjaya sebab Amerika Syarikat ni dia nak teruskan sekat. Nak sekat lagi ekonomi Jepun. So apabila meeting tersebut gagal, Jepun disekat oleh Amerika Syarikat, Britain dan Belanda, maka Jepun telah menjalankan pemerintahan tentera. Jepun telah menjalankan pemerintahan tentera untuk meningkatkan ekonomi, menjajah semua negara di Asia Tenggara untuk kepentingan ekonomi. And then untuk berperang. Sebab mereka dah meeting dengan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat, janganlah sekat ekonomi. Tapi Amerika Syarikat tak nak bekerjasama. So Jepun mulakan perang di Asia Tenggara. Kemudian kita tengok, ini dia mulakan perang. So ada 5 minit lagi. Kita tengok di sini. Ini Tokyo. Nampak Tokyo sini? Ini Tokyo. Dan dia mulakan dengan negara Manchuria. Selatan China. Oh sorry, Manchuria di utara China. Utara China. Manchuria. Lepas tu pergi ke China. Dia tawan China. And then dia pergi serang
Tanah Melayu dan Sabah, Sarawak. Thailand tak dijajah sebab Thailand bekerjasama dengan Jepun. Kemudian dijajah semua kawasan Asia Tenggara, bermula dari Manchuria hinggalah Indonesia di sini. Dan kita tengok seterusnya lagi. Okey, di sini kita boleh lihat Jepun berjaya menggunakan teknik yang diajar oleh Jerman, bermula dari Kelantan hinggalah Jawa, bermula dari Tanah Melayu hinggalah Indonesia ataupun Jawa lah dulu, Dulu tak panggil Indonesia. Dulu panggil Jawa. Kamu kena ingat lagi, sebelum itu kamu kena tahu Pearl Harbor ini di Hawaii, Pearl Harbor ini di Hawaii. Pearl Harbor di Hawaii, dan seterusnya. Kamu have a look saja. Inilah masa yang digunakan Jepun untuk melalui semua Asia. Boleh tengok buku teks anda muka surat 67, Okey. Dan dia serangan kilat, tengok di sini. Ni awal pagi lagi, Awal pagi ni dia turun di Kota Baru, my hometown. Lepas tu dia pergi serang Pearl Harbor di Hawaii. And then 4 pagi Jepun darat di Senggora. Senggora ini from Kelantan, Ini from Kelantan. Jepun guna jalan Kelantan. Ini from Kedah. Jepun gunakan jalan Kedah dari utara Tanah Melayu sehinggalah tamaknya di Singapura, di mana Lieutenant Adnan terkorban dalam peperangan sebab akibat kehabisan peluru dalam berperang dengan Jepun. Okey, next. Kesimpulannya, okey, good. Kesimpulannya, kamu kena ingat Perang Dunia Kedua ini berlaku di Eropah. Di Eropah itu Jerman, kena ingat Jerman. Jerman, Itali lawan dengan AS, Amerika Syarikat, Britain, Rusia, dan banyak lagi negara ini di Eropah, tetapi sudah kalah. Jerman, Itali sudah kalah. Kemudian di Asia itu Jepun, Jepun belum kalah lagi. Mereka serang Jepun, iaitu Jerman dan Itali bantu lagi, tapi bantu dari pintu belakang lah. Amerika Syarikat, Britain, Rusia, and Belanda satu lagi, and ada lagi sebenarnya, nanti kita akan go to the chapter esok untuk pastikan Jepun kalah. Dan kamu kena ingat 75 juta nyawa manusia telah korban dan harta benda sudah rosak, menyebabkan kematian, susah hidup, kelaparan, ketakutan, kezaliman, kemiskinan berlaku. Dan kita sewajarnya mengambil iktibar daripada peristiwa Perang Dunia Kedua untuk menghargai nikmat keamanan dan belajar untuk hidup bersama-sama dalam keadaan aman dan damai. So, tolonglah mengekalkan kedaulatan, keamanan negara kita. So, ini latihan indeks Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara. Siapa yang ada buku kerja, tolong buat muka surat 43 saja. Dan siapa yang tak ada, tolong buat nombor 2 sehinggalah nombor 5. Okey, saya rasa nombor 1 tak ada masalah untuk anda.
punca utama perang di Asia Pasifik. Slide 1. Siapakah penyebab menjadikan negara Jepun sebagai negara perindustrian? Okey, ni tak ada masalah. Jelaskan order baru Asia yang dijalankan oleh Jepun. Ada 4 markah dan yang ini Cikgu Chiu nak highlight. Yang ini Cikgu Chiu nak highlight dasar perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Kalau dasar perluasan kuasa Jepun tu ada 3 isi So cari di 3 isi, 1 isi, 1 huraian, isi kedua 1 huraian, isi ketiga 1 huraian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 markah. So itu saja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.